ke hilang rata dan sebagainya. Mungkin ada sinar yang lebih baik di map Miramar kita selepas ini. Jadi tanpa membuang lebih banyak masa, marilah kita bersiap sedia masuk ke map Miramar sekarang. Dan kepada para penonton yang ada dalam secara langsung, seperti biasalah, jangan lupa untuk memberikan sokongan kepada pasukan-pasukan kegemaran anda dengan like, dengan share, dengan tap-tap dan juga memberikan komen. Hashtag pasukan-pasukan yang anda minat. Contohnya hashtag Sam9 on fire. Contohnya hashtag UDO2. Hashtag GeekFam forever dan sebagainya. Kau ni mandai-mandai je, Mi. Ya, Ikutlah diorang punya tagline sendiri. Kalau Sam9 punya hashtag Sam9 on fire. Kalau O2 you do O2 dominate. Lepas tu kalau GeekFam, of course once a geek always a fam. Once a geek always a fam. Betul. Saya lupa. Mana-mana lah kau ni petik apa forever. Geek forever lah, apalah kan. Tak, aku main sebut je Sul. Saya tak ada niat pun nak mengatakan dia punya apa tu, moto kehidupan. Tapi apapun GeekFam nampaknya tidak akan dikontes oleh Zerzia. Tapi ini mungkin memberi berita bahawa Zerzia akan pergi ke Monte Nuevo ke tidak? Tidak. Mereka tidak akan pergi ke Monte Nuevo. Mereka akan pergi ke kawasan Power Grid. Kelihatannya. So, Sam9 tidak akan diganggu. Talon di Chumacera. Tapi sekarang ni yang sedang berlawan adalah Void dan juga Team X di Los Leones. Ya, dan akhirnya kerjasama sebenarnya yang dilakukan oleh dua pemain Void ini menghasilkan satu kejatuhan. Penggunaan Scarp L bersama dengan M16 berikan Maxius satu mata singkir dulu. Yang kita nampak ni Zeta dengan Maxius tengah tembak. Tapi sebenarnya yang dapatkan mata singkir tu adalah Dimzy. Oh bukan. Oh Dimzy yang dapat knock. Lah. Zeta dengan Maxius ni tukang habiskan je. Maxius dapat dengan Winchester tadi kan. Oh ya ke? Tapi knock itu diperoleh oleh Dimzy. Menarik. Tapi betul-betul lah mereka tahu, mereka dapat informasi. Pemain ni kita boleh makan ni. So 3 orang pemain betul-betul memberikan 100% fokus mereka ke arah pemain Team X tersebut. Lepas Team X dapat chicken dinner, lepas tu memang macam tak menjadi untuk mereka. Dan sekarang ni mereka dalam keadaan yang, ya betul mereka naik. Tapi belum lagi boleh mendabik dada. Kerana di atas mereka, tim yang dah settle 12 pusingan, Uduk Lions, BTR dan juga satu lagi apa? Team Flash. Mendapatkan 79, 78, 77 mata masing-masing. Betul. Paling tinggi apa? BTR nombor 2, Flash nombor 79. Maksudnya daripada top. Flash, kemudiannya BTR, kemudiannya Yal. Okay, the top 3 dia lah. Kalau daripada segi 79, 78, 77 tu. Tapi average assist dimiliki oleh Asa 1.6, Snip 1.2 dan Peko 1.1. Stone ada juga dekat sini sebenarnya dengan 1.1. Tinggi untuk pemain RRQ. Sebab tak boleh buat apa. Mereka yang paling banyak bertempur dan paling banyak pun 2 round sebelum ni pun lihat kalah 9-12 siap. Daripada 12 untuk 2 wrangle sebelum ini dan wrangle sebelum ini 9 daripada RRQ. Jadi tak pelik lah ada dekat situ. So assist paling terbanyak daripada mereka. NKT. Mereka di Via del Mar. Tak ada gangguan. Tim ni adalah juara untuk PMNC Thailand. So mereka datang ke sini, mereka berusaha untuk mendapatkan slot ini. Bukannya disebabkan oleh partner. So itu adalah cabaran dan cabaran besar lah yang dihadapi oleh mereka. Sama juga seperti PEA Barus. Mereka juga datang ke sini sebagai pasukan yang mendapatkan tempat yang kedua di PMNC Malaysia. Baru-baru ini. Selepas juara Creed VIP diumumkan sebagai pasukan partner. Waktu VIP tu ada siapa kan? Newbies, Chiwi. Dan ada lagi 2 tu. Iaitu Razer. Bersama dengan seorang saya dah lupa pula tiba-tiba. Tapi sekarang ni line up dia lain. Ada Newbies. Ada Chiwi.
Ada Voki dan juga Iron Pro. Faceland sebelah mereka. Dan satu perlawanan bakalan terjadi ketika ini. Dan lihat kalah Erzi. Perlawanan telah pun terjadi. Bom yang begitu baik sekali daripada Faceland. Dapat satu. Zerzia ada dua saja lagi pemain mereka di hadapan sana. Megamind telah pun dijatuhkan pada waktu ini. Face berlawan dengan Zerzia. Chopper hampir-hampir terjatuh. Dengan Megamind tidak dapat diselamatkan dekat sini. Confirm nyawa dia dah rendah. Dan itulah yang akan berlaku. Face Clan dapatkan satu mata penting dan berharga. RNJ bermain di kawasan tepi lereng. Dia nampak Vintores. Vintores membuka. Tetapi sebenarnya telah pun dilihatkan oleh RNJ. So one-to-one trade antara Face Clan dan juga Zerzia pada waktu ini. Di mana kedua-dua pasukan tidak mahu untuk berganjak. Zerzia pun tahu yang mereka tak ada hal lah dalam hal ini. Mereka boleh je sebenarnya nak menjatuhkan Face Clan. Tapi seolah-olah sekarang ini setelah memberikan begitu banyak tekanan, mereka memilih untuk menggerakkan diri. Sambil meninggalkan satu kenderaan untuk rakan dia menggerakkan diri juga selepas ini. Akhirnya benda tersebut percaya untuk dilaksanakan. Tak sangkakan pula laluan ke sini berjumpa dengan Face. Cuma kedua-duanya rugi satu. So ada trade lah yang berlaku. Satu berbalas satu NKT pula. Yang anda lihatkan sekarang ni sedang berada di atas. Ni cuma cerah ke? Dan RRQ. Sebenarnya markah dia tak adalah jauh sangat. 114. Tadi dia hampir dekat lah dengan. Dan VPE ni konsisten mereka ni. Begitu baiklah daripada mereka. Mereka tak banyak sangat mata singkir. Tapi selalunya mereka ada lah dalam top 3 yang sebagai dalam geng sebelum ni. Tapi ini adalah kawasan yang memang Yuhai suka. Kawasan bukit. Bukit yang tinggi. Dan hasilnya mereka berjaya untuk mendapatkan satu kejatuhan terhadap di Xavier. Di kawasan compound ini pula di Xavier hanya ada berdua saja. Chua bersama-sama dengan Levi's. Yang mana satu telah pun terjatuh dan sekarang ini bantuan telah pun diberikan. Mereka akan melanggar secara langsung ke dalam kawasan compound ini. Cuba untuk mencari Chua. Levi's tak dapat untuk diselamatkan. Disebabkan oleh tekanan yang begitu hebat sekali diberikan oleh Sam9. Dan itulah The Depth akan nampak Chua juga. Di Xavier hilang dua. Sam9. Cantik untuk mereka. Ya, dengan kedudukan tempat tertinggi ini, mudah dia nak bagi info. Fush, peliknya Monster Truck hilang satu tayar. Tapi tetap ketegak untuk dibawa. Ingat tak, dulu aku pernah tanya, tayar... Dulu saya menjangkakan yang... Tak boleh pecah sebenarnya tayar tu tak boleh pecah. Tapi rupanya boleh. Dan first time, ada orang cakap, boleh lah Sol, Monster Truck tu boleh, tayar dia boleh letupkan. Saya cubalah kan, dekat klasik kan. Wow, macam awak cakap lah. Nampak peliknya. Buruk seburuk-buruknya. Tapi nak buat. Tayar dia besar kan. Besar. Lepas tu bila hilang, dia punya rim dia tu memang itulah sekecil-kecil alam lah kan. Kenderaan lain kadang-kadang hilang satu tayar lagi laju kan. Lagi simbang kan dia cakap. Kau RB tu kalau tembak salah satu tayar. Tapi Monster Truck tak bang. Sebenarnya banyak juga bullet yang diperlukan. Betul. Itu je lah perbezaan dia. Tayar dia tak senang diletupkan. Tak sangka ada benda yang boleh kita lihat kan hari ini. So itulah dia. Apa? Tayar Monster Truck boleh dipecahkan? Boleh. Adakah miss itu benar? Betul. Sam9 ada kedudukan yang baik. Berdekatan dengan mereka, banyak juga pasukan di situ. Boom ada, PA juga ada. Boom Esports. Boom, tak tahulah. Saya tak tahu nak cakap apa sangat pasal Boom ini. Sebab saya rasa mereka ada potensi yang sangat besar. Tapi memang serba tidak kena lah untuk Boom Esports setakat ini. Harus sekali di mana yang anda boleh lihatkan buat masa sekarang pula daripada pasukan Zerzia. Rakan daripada pasukan ini mungkin akan berada di satu compound yang tiada sesiapa. Zerzia ni pun baju dia agak clean kan? Tak ada apa-apa nama-nama sponsor. Betul. Cantik je. Tapi Vampire tu lagi simple lah kan. Tapi Kenny dalam keadaan knockdown, siapa yang menekan mereka ni? Boom.
Ya, tapi sebenarnya Zazia kalau betul-betul tengok baju dia ada bunga-bunga sikit. Dia macam ada Dia bukan pasal corak, tapi oh sponsor. sponsor. Yalah Ya. betul. Of course untuk FaZe Clan kita tahu itu adalah organisasi international kan. FaZe Clan dia Mestinya relax. sponsor tu sebahagian daripada mereka. Betul. Faken ni boleh diselamatkan ke? Belum lagi dapat untuk diselamatkan. Boleh sebenarnya sebab dia orang dalam kan. Dan UI pun berbahaya. UI tinggal sitik je nyawa dia. Seolah-olah dia sedang dipandang. Dan dia tak ada peluang ke untuk memenuhkan nyawa dia. Dia dah prone. Kena lepas ni lah. Oh, boom. Dah meletakkan seorang pemain di bahagian atas. Sebabkan itulah susah untuk mereka bergerak dalam situasi ini. Bahaya sebenarnya untuk Sam9. Tapi kat sini NKT. Selalunya mereka dilanggar. Kali ini mereka melanggar. Dan yang melanggar tersebut, yang dilanggar ini adalah pasukan FaZe Clan. 3 pemain di bahagian dalam. Makanan begitu baik sekali. Dapat 1, 2 dah jatuh. Tinggal seorang saya lagi pemain, Onzan. Main yang terakhir tersebut di bahagian atas, tingkat atas. Tapi Onzan dapat 1. And terlebih dahulu, lambatnya bantuan diberikan oleh pasukan mereka. Triple F, kalau dia memang takkan dapat tembak daripada kawasan ini. Hanya mampu untuk melimbom tangan saja. Onzan keluar bro. Nasib baik dia lepas untuk terjun ke bahagian bawah. Dan Onzan, kalau dia boleh lakukan satu kelas dalam situasi ini, NKT pasti akan sedih dalam situasi ini. Tetapi 3 pemain memegang bom tangan cuba terbaling ke arah diri beliau. Onzan masih lagi berpusing-pusing mencari posisi. Tapi Onzan dapat 1 berbalas 3 situasi ketika ini. Tetap Onzan rata sudah. Sampai ke 16 untuk FaZe Clan. 2 mata mereka dah pun kumpulkan. Mana sekarang ni untuk pasukan Malaysia, PA dekat dengan U2O2. U2O2 kena masuk ke dalam circle. Sam9 dah ada circle. Geek Fam sebelah kanan tidak diganggu sangat oleh pasukan-pasukan lain. Kita lihatkan bahagian kanan sedikit kosong lah kalau nak dibandingkan dengan bahagian kiri. Tapi sekarang ini Zerzia, selepas tadi NKT baru saja melesaikan satu lagi pasukan Thailand iaitu FaZe Clan. Kali ini Zerzia pula mungkin akan menjadi mangsa NKT. Satu pasukan yang diberikan perhatian tinggi juga oleh Coach Boom, oleh Coach Vampire. Dan sekarang ni mereka ada di dalam top 3. Betul. Tapi lihat kalau ada Talon pula di gudang hadapan mereka. Sini bukanlah tempat yang paling baik untuk bersembunyi dekat dengan kawasan elektrik ni. So adakah mampu untuk Zerzia bertahan dengan lebih lama dalam situasi ini, di mana main-main Talon ada di hadapan sana telah pun diketahui untuk Zerzia. Ini sebenarnya sebab kalau anda lihatkan Zerzia gerak perlahan saja ke bahagian hadapan. Red Face tak tahu dan dia akan berada di tempat yang terbuka. Hampir melakukan satu reflect. Tapi main ini Zerzia akan dapatkan juga. RNG dapat 1. Misery cuba untuk membantu. Tapi lambat sangat. Dia pun tengah membawa kenderaan. Tadi mereka memang tak menyangka langsung mungkin ada Zerzia depan muka rupa-rupanya. Itu adalah kesilapan lah kot. Mereka tak sedar secara terus. Tapi bom yang dibalik tepat daripada Misery. Chopper je yang tinggal. Kau perasan apa yang saya perasan? Apa tu? Dia dah balik bom. Bom tu dah sampai. Tapi macam lambat sikit RNJ tu jatuh. Dia macam ada delay sesaat sikit kejatuhan tersebut berlaku pada RNJ. Ibarat satu slow-mo. Tapi pada waktu ini Zerzia memang berbahaya untuk mereka. Tadi cuba untuk pergi ke satu tempat, jumpa dengan NKT. Kali ini pergi ke Power Grid pula, Talon pula yang menekan-nekan mereka. Tinggal seorang saja sekarang ini dengan RNJ dihabiskan oleh Linux. Confirm Talon akan dapatkan satu mata. Yummy dijatuhkan oleh Rosemary. Sebenarnya walaupun banyak kan daripada tadi kill feed kita non-stop juga naik. Tapi kita masih lagi ada 15 pasukan rupanya. Betul. Kebanyakan yang gaduh-gaduh ni pun semua tinggal 1, tinggal 2 juga. Tengoklah. DZV tinggal 1 dah. Zerzia pun dah tinggal 1 dah. Fight yang begitu banyak. Tapi mereka berjaya untuk terselamat. Boom. Jatuh satu pemain. Mungkinkah di tangan AE? Lihat kalau pergerakan AE secara bersama-sama. Dah macam lipas kudung datang mau bagi ni. Datang dengan begitu yakinnya memegang satu AKM. Tetapi jatuh dengan penggunaan UMP. Dia juga jatuh kembali. Tapi di bahagian atas tiada bantuan dapat diberikan. Alva akan revive terlebih dahulu. Tapi
Lihatkanlah, dia memilih untuk mengira-Rakan dia naik ke atas. Satu lagi kejatuhan terjadi kepada Boom. Kedudukannya berjaya untuk dikenal pasti. Dia perasan pemain tersebut pegang satu bom tangan. Dan bom tersebut tidak mengena kepada sesiapa. Tapi kedudukan yang lebih baik sepatutnya kepada pemain Boom ini. Dia dapat satu sudah. Tapi dia tak berani untuk terjun terus ke bahagian bawah. Ada bom yang akan dimasak terlebih dahulu. Kalau bom ni tepat, 2 jatuh. Yap, tepat. Dan kali ni laju pula dia hilang susul. Bom tu ada betul-betul di atas muka. Dan ya, dengan kehadiran Boy Chill, gameplay lebih agresif ditunjukkan oleh AE sekarang ni. Tapi sedikit berbahaya juga untuk AE. Sam9 telah pun memerhati. Sam9 datang daripada atas dan daripada bawah bukit. Dan ini akan menyebabkan 1-1 main AE telah pun dijatuhkan. Kenny kena berhati-hati. 3 dah Dia jatuh. akan datang untuk memberikan bantuan. Satu saya lagi yang perlu untuk dicari. Dia dalam keadaan knockdown tapi tinggal Alpha saja. Dan sekarang ini kalau pemain Sam9 datang bersama-sama 3 orang pemain ini akan memudahkan mereka untuk menang. Lawan dengan Alter Ego. Dengan Alpha sekarang ini memilih untuk berlawan dengan Kenny. Tiba-tiba dilepaskan. Kenny cuba untuk dicari. Tapi Kenny ada satu lereng untuk digunakan pakai. Dan dia berjaya untuk mengawal situasi dengan baik. Kemenangan sekali lagi untuk Sam9. 7 mata singkir telah pun mereka kumpulkan. Dan ini akan membuatkan mereka selangkah lagi untuk masuk ke dalam Super Sunday secara langsung. Ya. Walaupun mungkin 2 pusingan, mereka mendapatkan mata yang minimum. Inilah yang disimpan oleh Sam9. Tapi dah RRQ dia dah tahu penuh api depan tu. 2 api dia akan datang dan jatuh. Dia tekan pemain PA hampir. RRQ. 2 kejatuhan yang terjadi telah dilanggar oleh PA. Tetapi kali ini tak ada siapa pun yang nak relax. Tak ada siapa pun yang nak tenang. Semua akan langgar. Kali ini Mob GPX boleh langgar. Ada bom tangan di sebelah belakang mereka sahaja. Tetapi sekarang ini Mob GPX dapat satu lagi pemain terhadap pemain RRQ. Kembali balik mereka kepada 2. Satu saja sebenarnya. Nyawa tinggal titik saja tadi. Sempat guna first aid. Tapi tak nampak mana dia di atas sebenarnya untuk pemain RRQ ini. Nomor C dapat 1. Dia cuba untuk end terlebih dahulu. Tapi bom yang terlalu banyak dilemparkan terhadap diri beliau. Dia dah tak tahu nak pergi ke mana. Dia naik terus ke tempat yang lebih tinggi. Dan adanya bandage saja untuk diguna pakai. Dia juga tembakan daripada tempat yang lain. Milik siapakah kill ini? Milik Mob GPX juga. Ya betul. Dan agak malang tadi dia tak pergi habiskan Yoru. Membuatkan tidak ada mata tambahan untuk RRQ Ryu. Memang daripada tadi non-stop. Asal dengar bunyi tembakan je akan ada satu pasukan yang akan datang ke kawasan tersebut. pergi je. Tak apa. Sekarang ni apa yang lebih penting adalah esok. Kita dah confirm dia ni tak pergi ke Super Sunday terus kan. Kita kena main last dance dulu. Ataupun mungkin untuk tim yang dah lepas ke Super Sunday, pergi je lah. Betul. Kita dah confirm pergi kat Super Sunday kot. Tapi untuk RRQ Ryu kita memang tahu mereka satu pasukan yang konsisten untuk bermain agresif. Setuju. Kalau boleh, diorang take fight, diorang memang akan take fight lah. Diorang akan cuba untuk ambil fight sebanyak mungkin. Dan itulah yang mereka agak konsisten dari segi mata singkir. Sekarang ni bulatan pergi ke mana? Sam9 ada circle yang baik. Yudo ada satu kawasan kawah tadi yang dipegang oleh mereka. Di Xavier, Parajin tinggal seorang. Tapi dia ada satu apartmen kuning. Begitu juga dengan Vampire yang memang menyukai kawasan compound. Ya, benar. Di mana Misery daripada Talon. Belum ada gangguan untuk mereka dan lihatkan kepada Talon. Akhirnya depan muka adanya Void. Siapa yang jatuh tu? Bukan Void K. Itu ada Void Maxius. Void K di belakang. Bom dibaling. Apa yang penting adalah end terlebih dahulu. Tapi Void K juga mempunyai niat untuk menyelamatkan rakannya. Bukan satu benda yang mudah untuk diminta. Dan bulatan yang seterusnya tidak akan berada di kawasan ini. Mereka kena bergerak ke depan sedikit untuk masuk dalam circle. 50 meter saja sebelum bulatan yang seterusnya. Sebelum masuk ke bulatan yang seterusnya. Zerzia hanya shopper yang tinggal. Tapi NKT yang berada di bahagian belakang dari compound tadi tak bergerak lagi. Shopper tak boleh berada di tempat yang terbuka. Kalau tidak mudah untuk dihidu dan dicari oleh pemain-pemain lawan mereka. Geek Fam sekarang ini kelihatannya disaksikan daripada bahagian atas. Aizin, Audrey dan ini yang di bawah. Dan secara bersama-sama mereka telah pun mula untuk terus saja masuk ke dalam perumahan ini. Dan lihatkan mula daripada Linux dapatkan pemain Void. Stage yang kelima. VP ataupun Vampire. Ada 4.
yang menunggu lagi. Anda kata kalau Geek Fam lawan dengan D Xavier terlebih dahulu dekat sini, Void boleh menangguk dia yang Kero, boleh masuk campur dalam situasi ini. Dan lagi kita memahami ini antara kawasan yang ada dalam belatan. DPS sedang dipegang Dep, tembakan ke depan sana, bahagian belakang juga harus untuk lihatkan juga. Mob GPX sedang berada di kawasan hadapan mereka ketika ini. Loyu nyawa tidak begitu banyak, painkiller akan diambil terlebih dahulu. Tapi gunakan Loyu depan muka, boom, jatuh terus. Bahaya, 2 terus jatuh untuk pemain Sam9. Ini sebenarnya adalah satu perkara yang perlu dielakkan dan ya. Kedua-dua pemain Sam9 mengambil kenderaan dan bergerak pergi. 2 jatuh begitu saja secara tiba-tiba. Sekarang ini Zero berani sedikit untuk pergi ke depan. Tapi di sini lihatkanlah pula Yuhai akan dicari. Wah, Mob GPX kemas daripada mereka. Yuhai belum berjaya lagi untuk dijatuhkan. Namun Hazel lihatkan oleh salah seorang pemain Sam daripada bahagian bawah. 2 pemain ini mempunyai tembakan yang begitu tajam sekali. Kenny maksa pemain Mob GPX untuk pergi ke tempat yang lain. Tapi Kenny, bolehkah mereka menarik nafas lega setelah dapatkan hampir 2 pemain lawan? Talon melanggar kawasan ini. Dah satu dah jatuh. Apa nak jadi kat sini? Ya, so mudah sikit untuk Talon menyelesaikan pertarungan di kawasan ini. Titik saya lagi nyawa. Hampir-hampir sebenarnya di clutch dekat situ. Tapi Talon tak ada masalah untuk mereka membuat reset. Untuk Sam9 tadi sebenarnya apa yang difikirkan oleh mereka adalah mereka nak cuba untuk menang kawasan bukit itu. Dan kalau mereka menang kawasan bukit itu, mereka boleh dapat advantage yang besar. Sebab sekarang ni kalau kita lihatkan, kawasan bukit itu memang premium. Memang sedap untuk melihatkan ke kawasan sekeliling. Dengan U-Duo tu betul-betul ada di tengah bulatan kita. Ada satu kawan yang dipegang oleh mereka. Yuhai cuba untuk datang menghampiri. Tony K dapatkan break. Vampire kena keluar ke ataupun tak? Mereka masih lagi ada circle. Mereka yang warna biru tu kan? Ya, mereka yang warna biru. Hazel dapatkan Yan. Kedudukan high ground daripada Mob GPX ini. Benar-benar cuba untuk dimanfaatkan oleh Mob GPX. Tapi Hazel dijatuhkan kembali. Oh, dengan kejatuhan Hazel ini juga sebenarnya. Dan lawanan yang berlaku antara MRPX bersama dengan U-Duo, Sam9 bergerak 1 demi 1. Ini adalah benda yang bijak juga dilakukan oleh Sam9 pada waktu ini. MRPX beberapa kali dah jatuh. Tapi Zero berjaya untuk diambil siapa tadi, Sul? Zero tadi jatuh dengan Yuhai. Dapatlah. Cuma siapa yang dapat tu bukan Sam9. Sebab Sam9 tadi memang ada 7. Betul. Mr. Joe jika tak salah saya. Tadi Mr. Joe ada KS. Cuma siapa yang dia dapat tu saya tak pasti. So Mr. Joe lah. Kalau tak silap dia dapatkan pemain Sam9 dan Mob GPX juga. Tapi walaupun sekarang ini kita lihatkan Talon akan berlawan dengan NKT. Team X telah pun tertua di tempat yang ke-8. Spider Tan satu lontaran bom tangan yang baik terhadap Misery. Menyebabkan pemain itu sedikit kacau bilau. Kerana dia perlu memikirkan untuk diri beliau diselamatkan. Tapi dia nak paksa rakan pasukan pun tak boleh juga. Sebab sekarang ini mereka di satu kedudukan yang sedikit rendah. Mudah untuk pemain-pemain NKT melihatkan segala-galanya. Ya benar, dia dah tak ada bom tangan untuk dibaling ke bahagian bawah. So sekarang ini pilihan yang ada adalah untuk bergerak pergi sahaja ke tempat yang lain. Kan tetapi dia tak ada satu senjata spray. Sukar juga untuk Mr. Joe. Mungkin kalau dia ada N4 tadi senang juga untuk memberikan tekanan kepada pihak lawan. Bom tangan depan muka. Dalam masa yang sama sebenarnya dia mengacau-ngacau untuk mengganggu supaya pihak lawan ini membaling semua bom tangan yang ada. So at least utilities untuk pemain Talon ini dah habis. So memang betul-betul lama juga Mr. Joe mempermainkan perasaan pasukan Talon buat masa sekarang. Sebab sekarang ni untuk Mr. Joe, apa yang perlu dia fokuskan adalah 2 lagi mata ekstra yang dia boleh dapatkan. Member dia dah ada kawasan circle. So sekarang ni Mr. Joe kena tenang je dekat kawasan atas ini. Tengok dulu bulatan seterusnya pergi ke mana. Barulah dekat situ decision boleh dilakukan. Tapi sekarang ini Sam9 akan berlawan dengan MRPX. Yoru berjaya untuk mendapatkan Kenny. Dan kemudian Yuhai dijatuhkan oleh Hazel. GG nice try untuk Sam9. Masih lagi agak konsisten untuk mereka. Tambahan 9 mata untuk kali ini memberikan mereka 76 mata. Sama dengan U-Duo Alliance 77. 77, 78. Tapi selepas ini Sam9 ada satu lagi pusingan untuk dimainkan. Satu kali lagi Miramar. Untuk kita lihatkan dengan U-Duo 2. Ini adalah peluang terbaik mereka untuk mengejar kembali mata yang tercicir. Begitu juga dengan Geek Fam.
Pasukan Malaysia yang berada di tempat yang ke-23 dan juga tempat yang ke-24. MOF GPX, high ground masih lagi dipegang oleh mereka. Yudo-O2 masih lagi dapat circle. Nuzi dapatkan Yoru. So, sekarang ini salah satu pengganggu Yudo-O2 mungkin boleh dikeluarkan secara langsung dengan Yoru sedikit berjauhan daripada rakan pasukan dia. Sukar sebenarnya untuk diselamatkan sebab Yoru dekat bahagian lereng tepi. Boboho dan juga seorang lagi itu di bahagian atas bukit. Ya, MRPX hilang satu juga akhirnya ketika ini. Mungkin daripada VPE yang sekarang dah ada 5 mata singkir untuk pasukan mereka. Geek baru ada 1 mata singkir. Yudo tu ada kosong lagi untuk mereka. Cuma buat masa sekarang ini belatan masih lagi milik Yudo-O2. So apakah yang boleh dilaksanakan dalam situasi ini? VPE betul mereka dah layak, confirm layak. Tapi lihatlah gameplay mereka tetap konsisten, tetap tenang. Tak ada terlampau terburu-buru sangat. Dan mereka dah berjaya untuk mengumpulkan 5. Untuk MRPX mereka ada atas bukit. Tapi selepas ini mereka kena turun bukit. Sebab belatan yang seterusnya mungkin akan berada di kawasan bawah bukit tersebut. Sepertinya semua dah ada posisi masing-masing di stage yang ke-7 ini. Tinggal execute saja dan berlawan saja apabila belatan lebih mengecil. Lebih kurang seminit saja lagi waktu yang diperuntukkan untuk mereka sebelum masuk ke kawasan belatan kita yang seterusnya. Ya, tapi pada waktu ini, Vampire dia selalu macam tu. Dia dapat compound. Compound tu always dekat dengan circle. Tapi problem dia saat-saat akhir ini, compound yang mereka pegang biasanya memang tidak akan ada lagi dalam bulatan yang seterusnya menyebabkan mereka kena pergi ke depan. Dan sekarang ini mereka memilih untuk berlawan dengan pasukan yang berada di bahagian selatan iaitu Talon dan juga NKT. Di mana sekarang ini Talon, Linux telah pun dilihatkan. So, cuba untuk dicari. Linux dilanggar dekat situ oleh Schwab. Satu pancingan yang begitu berani sekali dilakukan oleh Schwab menghadiahkan 2 mata tambahan kepada Vampire. Betul-betul konsisten pasukan ini tapi mereka akan berlawan dengan satu lagi rakan senegara iaitu NKT. Yang sememangnya dipandang tinggi oleh beberapa coach pada waktu ini. Walaupun ini kali pertama mereka menjejakkan kaki ke dalam PMSLC. Tetapi seolah-olah sebenarnya selama ini belum ada rezeki mereka sebenarnya untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi. Betul, Geekfam berhadapan dengan Yudo-O2 pula. Siapa yang boleh menang dalam situasi ini? Dari segi tempat, saya rasa Yudo-O2 mudah untuk dijatuhkan berbanding Geekfam. Tapi belum ada sesiapa lagi yang kena. Topan ini kalau terjadi, memang dapat 2. Audrey pun dah ada dalam satu posisi yang terbaik dan ini yang saya perkatakan tadi. 3 dah jatuh, 1 saja lagi yang diperlukan. Geekfam mudah sebenarnya untuk pasukan mereka ketika ini. Mencari lagi pemain yang terakhir. Tak jumpa lagi pemain tersebut bersembunyi di bahagian belakang kenderaan ini. Tetapi sedang dilihatkan, sedang dihidu oleh pemain MRPX. Mereka menunggu saja perlawanan ini tamat dan mungkin mereka akan masuk dengan bom tangan ini yang diperlukan oleh MOF GPX. Bom ini dapat 1. Mencari yang kedua. Tu yang ditunggu-tunggu, Audrey. Cuba tu dijatuhkan oleh Boboho tadi. Tetapi lihat kalau download pula jatuh. 2 yang tinggal, 1 yang tinggal sebenarnya. Boboho sempat untuk menggunakan 1 first aid kit. Tetapi mampu lagi tu dia bersembunyi di sebalik kenderaan ini. Jadi Audrey perlu untuk tenang terlebih dahulu. Tapi ketenangan ini tidak boleh dicari, tidak boleh diperolehi. Adanya api-api juga dibaling ke arah diri beliau. Dia perlu untuk mengambil 1 first aid kit juga dalam keadaan ini. Tapi Boboho pergi ke depan dengan yakin dapat dijatuhkan oleh Audrey dan ini adalah masa untuk dia reset kembali dan selamatkan rakan beliau. Ya, nasib baik sebenarnya MOF GPX berpecah 2. Kalau tidak tadi boleh dikatakan Geekfam itu sudah menjadi penamat untuk mereka. Tapi kita lihatkan pada waktu ini yang bergembira secara tidak langsung adalah Vampire juga mungkin. Sebab mereka boleh membuat reset ini selepas ditekan oleh MOF GPX dan juga NKT. Tidak henti-henti dia bertanding tapi Hazel tetap akan mendapatkan stone. Schwab dan juga Tony K tengah reset. Nampak kepala. Tembakan dilepaskan. Vampire rata. MOF GPX. Game yang baik untuk mereka. Hazel dah ada 8 mata singkir. Pemain yang dibawa masuk untuk MOF GPX pada musim kali ini sememangnya berkualiti tinggi. Walaupun Boboho mungkin telah pun dijatuhkan. Tetapi pada saat ini kita lihatkan Hazel telah pun memberikan damage yang tinggi kepada pasukan musuh. Tapi Hazel tak boleh buat apa-apa. Winner-winner chicken dinner untuk Geekfam. Selepas mereka tinggalkan Ferry Pier. Selepas mereka hilangkan tutup sengketa mereka. Chicken dinner back to back untuk 2 tim ni. Tim S dan tim G. Ya. Inilah sebenarnya yang diperlukan oleh kamu berdua, berdamai. Dan kedua-duanya boleh menerima dan mengamati ataupun merasai keindahan kemenangan winner-winner chicken dinner. Seronok kan? Kan senang kalau korang settlekan dulu Ferry Pier tu. Pergi cerita belakang lah kan. Pergi settle belakang lah.